主内弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. 在这里，我也恭贺各位新春愉快，蒙恩蒙福。 Di sini saya mengucapkan Kyonghi untuk saudara-saudara sekalian supaya berkat Tuhan berlimpah-limpah. 今天早上我们要思想一个题目，就是建立家庭的关系。 Hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu bagaimana kita membentuk suatu hubungan di dalam keluarga. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 上帝非常看重我们人的家庭。 Tuhan selalu menilik semua keluarga yang sudah dibentuk di dalam dunia 若是 ini. 我们查考圣经，从旧约到新约， Kalau kita melihat Alkitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, 当上帝赐福人的时候， di waktu Tuhan memberkati manusia, 总是跟他的家庭有关系。 dan berkat itu selalu bersangkutan dengan keluarga-keluarga saudara. 若是上帝要刑罚一个人， Kalau Tuhan akan menghukum satu orang, 那么这个刑罚也临到整个家庭。 dan hukuman ini juga akan menimpa ke seluruh keluarga saudara. 我们学习这个社会学的人，我们知道家庭是组成社会最基本的单元。 Kalau saudara belajar ilmu sosial, maka saudara akan mengetahui sebuah keluarga sangat bersangkut paut dengan keseluruhan masyarakat. 所以呢，若是我们要看这个社会的好坏， Kalau saudara ingin tahu masyarakat ini bagus atau tidak bagus, 我们就深入到那个社会里面的家庭生活，就 maka 可以 saudara 了解。 harus mulai melalui ke dalam semua. Apakah keluarga-keluarga yang dibentuk itu baik atau tidak? 简单的举一个例子哈， Saya memberikan satu contoh yang sederhana. 我们说一个人是贼，他是因为偷了东西才叫做贼，或者是因为他是贼才去偷东西。 Maka kalau kita menyatakan seseorang itu maling, maka dia itu mencuri. Kenapa? Karena kalau dia sudah mencuri, maka dia menjadi maling. Dia mencuri baru jadi maling, atau dia maling dan mencuri? Dan saudara ingat-ingat, dia mencuri menjadi maling, atau karena dia sudah Dia dia adalah maling, maling. maka dia mencuri. 你说 Bagaimana saudara sebut? 他是贼才去偷东西呢，或者是他一直偷东西才成为贼？ Dia maling, mencuri, atau karena dia mencuri, maka dia maling. Mencuri baru jadi maling, Mencuri baru jadi maling. atau karena dia maling dia mencuri? Atau dia maling, maka dia mencuri. 就好像说我们的先有鸡蛋呢，还是先有鸡？ Itu seperti yang saudara selalu memikirkan, telur dulu baru ayam, atau ayam dulu baru telur. Ayam dulu baru telur, atau telur dulu baru ayam？从圣经的教导， Dalam ajaran Alkitab, 上帝开始创造人的时候是美好的。 waktu Tuhan menciptakan manusia di dunia ini selalu indah adanya. 但是因为人不听上帝的话， Tetapi karena manusia tidak mendengarkan perintah Tuhan, 所以呢，他就堕落成为罪人。 maka dia jatuh ke dalam dosa menjadi pendosa. 那么这个罪人所组成的社会，就是我们今天的光景。 Maka pendosa-pendosa ini membentuk suatu masyarakat, yaitu kita-kita yang sekarang ini. 那我们今天的家庭生活的好坏， Dan kalau ini hari keluarga saudara baik atau tidak baik, 那么要跟我们每一个人的生命有很大的关系。 itu menyangkut dengan jiwa kita-kita di dalam anggota keluarga itu. 刚才我说，这个家庭是组成整个社会的最基本单元。 Saya tadi sudah mengatakan bahwa keluarga adalah fondasi utama daripada membentuk sebuah masyarakat. 那么家庭的成员，那就是这个家庭的
最重要因素。 Maka di dalam keluarga ini yang paling penting adalah semua anggota keluarga yang ada di dalam. 那么这几天我们在春节的气氛里面， Dan sekarang kita sedang suasana tahun baru Imlek. 那么我们从中国人的传统有个好的传统呢，跟我们的这个圣经的真理没有相冲突的， Maka 我们可以接受。 Maka semua adat atau semua tradisi yang ada di dalam tahun baru ini yang tidak bertentangan dengan Alkitab, semua kita bisa terima dengan baik. 好，这里我就用一个圆的这个来做我们今天的主题。 Dan saya ini hari mengambil suatu tema daripada suatu bulatan. 你看我们台上的装饰， Saudara lihat ini semua hiasan-hiasan yang ada di mimbar. 以什么为中心？ Apa yang menjadi pusat daripada ini hari? 啊， Saudara lihat hiasan-hiasan apa yang 都 banyak. 是圆圆的，你看 Semua adalah bulat. 对不对？ Benar atau tidak? 因为我们中国人喜欢圆是很有意义的。 Karena orang Tionghoa senang dengan gambar bulat. Bulat ini sangat berarti bagi orang Tionghoa. 中国人不太喜欢这个四方方的 Orang Tionghoa kurang menyenangi segi empat. 啊，因为都是角 Karena semuanya ujung-ujung itu semua sudut. 啊，碰一下会顶撞别人，对不对？ Dan sering akan menjadi sudut tajam-tajam ini melukai orang lain. 好，我们过年以前， Sebelum kita melewati tahun baru, 我们有一个冬至， 冬至 oh itu kita ada ronde, 啊，对不对？ ronde. 12月份21号、22号是冬至，就是说冬天来了。 Yaitu waktu Desember itu ronde itu menyatakan bahwa musim dingin sudah tiba. 啊，就提醒你们在远方的人，哎呦，准备回家了啊！ Jangan mengingatkan pada orang-orang yang rumahnya jauh, ayo mulai pulanglah ke rumah masing-masing. 过了一段时间，我们就要进到春节。 Karena selewat musim dingin, kita akan masuk pada musim semi. 好，我们先进春节了以后， Setelah kita melewati semi, 那么再过2个礼拜， 2 minggu kemudian, 我们有个元宵节。 maka kita ada Yenxiao Shi, 我们在这里说杂果妹， ya menjadi di sini katakan Cap Gome. 啊，其实呢，在国内没有杂果妹的。 Sebetulnya tidak ada itu Cap Gome itu. 杂果妹哪里来的呢？ Dari mana Cap Gome? 不错的话是从三宝龙来的， Kalau tidak salah, Cap Gome ini datangnya dari Semarang. 是跟真侯下西洋有关系。 Setelah Pangeran Cengho ini, Pangeran Cengho， ya Pangeran Cengho itu datang ke Jawa. 真侯曾经4次下南洋， Dan Cengho ini pernah diutus oleh kerajaan Tiongkok untuk 4 kali 他们 datang ke Asia. 他们都是在三宝龙登陆的。 Dan kebanyakan mendaratnya di Semarang. 他们回去的时候， Setelah utusan ini kembali ke Tiongkok, 因为在路上很远，要很久， karena perjalanannya panjang sekali, 所以呢，三宝龙的人呢就给他们乱动。 maka orang Semarang itu titip lontong buat 因为乱动可以 orang-orang 可以 ini. 长很久哈， Karena lontong bisa tahan lama. 所以他们就有个乱动杂果妹呢。 Dan mengatakan itu adalah lontong Cap Gome. 你在国内是找不到的， Kalau saudara pergi ke Tiongkok, cari lontong Cap Gome, tidak ada. 在这个新加坡啦，在马来西亚也没有这个传统， Di Singapura, Malaysia juga tidak ada 只有在印尼。 lontong Cap Gome. Lontong Cap Gome cuma ada di Jawa. 那么中国的元宵吃什么呢？ Dan kalau umpama ada yang Tiongkok ini yang dikatakan seperti 伦理，我们元宵也是吃这个汤圆。 nah, kalau di Tiongkok itu yang kita makan itu adalah ronde. 那么冬至吃汤圆，元宵也吃汤圆，是什么意思呢？ Kalau umpama waktu musim dingin pakai ronde dan waktu musim Yenxiao Shi, ya 很难说，没有印尼文的翻译。 itu juga makan 也是吃这个 bulat-bulat, 啊， maksudnya 也是吃这个 Yenxi. 汤圆，什么意思呢？ Apakah artinya 圆圆的， yang dikatakan bulat
那么用什么做成的呢？ dibuat dari apa? 糯米 Dari ketan. 啊，黏黏的， Semua itu lengket, 甜甜的， manis. 包含什么意思呢？ Apakah artinya? 刚才我不是讲过了吗？冬至的时候提醒你们远方的人准备回家过年哦。 Tadi saya sudah mengatakan kalau musim dingin makan ronde ini mengingatkan family yang jauh cepat-cepat pulang. Kita akan musim dingin. 那么元宵节呢，他们过完春节，他们也要走了。 Dan setelah musim semi ini mereka akan kembali ke rumah masing-masing. 那我们吃这个汤圆， Juga akan makan ronde ini. 就是提醒他们， Mengingatkan pada mereka, 虽然你们走了， sekalipun saudara sudah pergi, 但是你不要忘记，你跟家人还有黏黏的、甜甜蜜蜜的关系、哦。 tetapi jangan lupa karena saudara masih ada ikatan lengket dengan keluarga yang ada. 所以呢，这个春节对中国人来说， Maka dikatakan tahun baru Imlek ini untuk kita orang Tionghoa 是大家庭团圆一个最重要的一个时刻。 ini ada tahun baru, hari yang paling penting karena keluarga harus menjadi satu di rumah. 若是你春节不能回来，那怎么办呢？ Kalau saudara bilang saudara tidak bisa pulang, bagaimana? 哦，还有一次机会， Masih ada kesempatan lagi, 那就是中秋节。 yaitu bulan purnama. 那么中秋节也是我们国内一般的收割的时候。 Bulan purnama adalah suatu bulan yang mana di Tiongkok itu mereka panen panen. 他们有机会就回来， Kalau musim panen ini supaya keluarga juga semua pulang. 因为中国的这个社会有60%是做这个农业的， Karena di Tiongkok 60% semua adalah petani. 所以呢，他们回来， Maka mereka harus pulang. 他们回来也吃月饼，对不对？ Kalau pulang juga makan kue bulan. 月饼也是圆圆的， Juga bulat, 也是甜甜的， juga manis. 对不对？ Betul atau tidak? 所以我说，这个中国人对这个圆 Maka orang Tionghoa itu 非常 mementingkan bulat, 非常的注重。 sangat memperhatikan. 意思是说呢，维持整个家庭的关系。 Artinya kita harus terus bertahan dalam keluarga ini, selalu harus rukun, bertahan. 对家庭的成员大大小小呢，要保持一个和睦相爱的生活。 Di dalam keluarga, anggota keluarga yang besar, yang tua, yang kecil, yang semua harus berusaha menjadi satu. 我们听说这个和为贵，家和万事兴这一句话 Di。dalam ada suatu bahasa, sesuatu yang paling berharga yaitu kita adalah rukun di dalam keluarga, maka rezeki akan datang. 当一个家庭和睦的时候， Waktu satu keluarga itu semua dalam rukun dan damai, 那么整个家庭的事业也就会兴旺起来。 maka semua apa yang diusahakan dalam keluarga ini akan bertumbuh dengan baik dan dapat berkat yang banyak. 就从开始夫妻的关系， Yang utama suami istri dulu. 那么以后他们做家长，父母跟孩子的关系， Setelahnya itu bahwa suami istri dengan anak-anak. 那么兄弟姐妹呢，他们彼此的关系， Dan juga di dalam saudara-saudara sekalian ada hubungan yang baik. 所以呢，一代一代下去， Satu generasi ke generasi selanjutnya. 那么大家在和睦相爱的气氛里面过日子， Maka kita satu keluarga hidup di dalam sukacita dan saling mengasihi. 那么整个家庭呢，就可以感觉到一个爱的温暖。 Maka keluarga ini akan selalu merasa ada kasih di dalam keluarga ini. 有人家说这个家庭是爱的窝， Dan orang-orang mengatakan bahwa keluarga itu adalah sarang daripada cinta kasih. 你们有没有感觉到？ Pernah saudara rasakan 当你们走远路的时候， waktu 远路的时候， saudara perjalanan yang jauh, 你去旅行也好， saudara pergi ke tamasya atau jalan-jalan, 或者是你办理什么事， atau saudara mempunyai tugas ke 过 tempat 了一 yang 段时 jauh, 间， lewat satu waktu, 可能1个礼拜、1个月，
Mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, 或者是1年， mungkin juga 1 tahun. 会不会想家？ Apa saudara pernah merasa ingin pulang ke rumah? 会不会？ Apakah saudara demikian? 为什么？ Mengapa? 因为家里有你的亲人， Karena di dalam keluarga saudara ada suatu keluarga yang dekat. 啊，你会想念他们。 Saudara akan selalu mengingat mereka. 我前一段时间是常常到国内去服侍， Sekian tahun yang lalu saya sering ada pelayanan ke Tiongkok. 我来来去去中国差不多有40趟，40趟。 Saya kembali Tiongkok datang kembali saya sudah hampir 48 kali. 40 kali，不要太多，40趟，40 kali。 Oh, 40次。对。那么因为疫情到现在呢，有5年没有去。 Karena ada COVID sehingga saya sudah 5 tahun tidak ke Tiongkok. 今年7月份准备再去。 Dan nanti Juli ini mulai saya kembali lagi ke Tiongkok. 那么在国内呢，我跑遍了整个中国。 Saya sudah keliling keseluruhan Tiongkok 为什么呢？因为有很多我的学生 karena di situ banyak saya murid, 啊，很多我们这个教会的同工等等， banyak sekali teman gereja, teman pelayanan. 5年没有见面， Sudah lama, sudah 5 tahun tidak 我会 ketemu. 很想念他们， Saya sangat ingin menemui mereka. 他们也会很想念我。 Mereka juga ingin melihat saya. 所以呢，我每一天都保持跟他们有联络、有沟通。 Nah, setiap hari saya ada hubungan dengan mereka. 那最使我感觉到安慰的是什么呢？ Sesuatu yang membuat saya terhibur 啊，就是他们的孩子们， yaitu anak-anak mereka. 每一次见到我， Setiap anak-anak itu ketemu saya 牧师爷爷，牧师爷爷，哎呀， dan mengatakan kakek, kakek, 你想看啊，父母亲爱不爱孩子？ apakah orang tua mencintai anak? 但是呢，祖父祖母爱孙子的心比父母亲爱孩子的更深，对不对？ Tetapi kakek lebih cinta cucu daripada papa mama cinta anak. 我想，若是你们家里有3代人在一起的生活， Kalau 你们 saudara 会体验这个。 kebetulan di rumah ada 3 generasi dalam satu keluarga, 你们就会体验到这个 maka 亲 saudara 情的 akan 关系。 mengalami hal ini. 所以呢，我们说呢，家里每一个成员的互动这是非常重要。 Maka di dalam keluarga, setiap anggota keluarga saling berdekatan itu sangat penting sekali. 那今天呢，我们来看我们的家庭， Sekarang kita mari lihat keluarga kita yang ada di rumah. 家庭也难免也会发生事情的。 Di dalam keluarga tidak bisa hindar, pasti ada perselisihan. 那么有几个因素，那常常成为家庭的问题。 Ada beberapa unsur yang menjadi perselisihan di dalam keluarga. 圣经里面有几个例子。 Di dalam Alkitab ada beberapa contoh. 头一个呢，我们看亚当和夏娃， Kita pertama mari lihat Adam dan Hawa. 他们的家庭，Mereka keluarga mereka 开始就有4个人， ada 4 人, 4个人， ada 4. 亚当、夏娃、该隐、亚伯， Adam, Hawa, Kain dan Abel. 就没有别人。 Tidak ada lain. 该隐会杀他的弟弟， Tetapi Kain bisa membunuh adiknya sendiri. 谁教导他？ Siapa yang ngajar dia? 没有人。 Tidak ada yang ngajar. 刚才我讲过了， Tetapi tadi saya sudah ngomong, 上帝造人是非常美好的， Allah menciptakan manusia itu adalah sempurna 但 adanya. 是因为人犯了罪， Karena manusia sudah berdosa, 就所做的一切就不照上帝的话。 maka dia tidak akan menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. 那么该隐为什么杀亚伯呢？ Kenapa Kain membunuh adiknya? 因为他嫉妒 Karena di dalam timbul dengki, iri hati ya. iri hati. 上帝悦纳亚伯的奉献，不悦纳该隐的奉 Karena 献。 Tuhan menerima persembahan daripada Abel, tidak menerima Kain. 所以这个妒忌心就成为家庭的问题。 Iri hati adalah suatu unsur yang ada di dalam keluarga. 我们再看这个
雅各的家庭。 Kalau kita melihat lagi keluarga dari Yakub, 雅各有12个孩子， Yakub ada 12 anak, 但是呢，偏偏他特别爱他第11个儿子跟第12个儿子。 tetapi Yakub mencintai anak yang ke-11 dan ke-12. 那么这个第11个儿子是约瑟， Yang ke-11 adalah Yosef, 第12个儿子是便雅悯。 yang ke-12 adalah Benyamin. 为什么他特别偏爱这个2个呢？ Mengapa Yakub hanya mencintai Yosef sama Benyamin? 因为他这个特别爱这个约瑟跟雅各的妈妈这个拉结。 Karena Yakub sangat mencintai ibu daripada Yosef sama Benyamin 因为他被他的舅舅所欺骗， dan sudah ditipu oleh iparnya, pamannya. 因为他在他舅舅家里做工， Karena dia bekerja di rumah pamannya, 那么他特别爱舅舅的个小女儿这个拉结， maka dia sangat mencintai anaknya 2个字，2个字，小的2个字Rachel。 Rachel. 但是舅舅呢欺骗他说，姐姐还没出嫁，妹妹不能出嫁。 Maka di situ pamannya mengatakan kalau adik tidak bisa menikah kalau kakaknya belum. 所以呢，他就把这个姐姐利亚先给雅各。 Maka kakaknya nikahkan ke Yakub dulu. 那雅各的心本来是爱这个拉结， Tetapi Yakub senang sama adik yang namanya Rachel 所以 ini. 他为了拉结呢，他又在替舅舅做工7年。 Dan Rachel ini kerja di rumah pamannya 7 tahun. 那么，所以我们看这个雅各的心，特别偏爱这个拉结。 Maka hari itu Yakub sangat mencintai sama anak 2 ini. 那么他的孩子这个约瑟跟玛利亚也是他偏爱的。 Dan Yusuf dan 便雅悯 Benyamin. 2 anak ini sangat dicintai oleh Yakub. 就成为家庭的问题， Nah, mulai terjadi suatu masalah di dalam keluarga. 哥哥们也嫉妒他。 Maka terdiri lagi ada iri hati daripada 10 kakak ini terhadap 2 adik ini. 以后就把这个约瑟出卖， Akhirnya kakak-kakak ini menjual Yosef. 偏爱、嫉妒。 Di 2 ada yaitu sangat mencintai atau yang satu adalah iri hati. 那我们看主耶稣讲过浪子的比喻， Satu lagi Tuhan Yesus pernah cerita mengenai anak yang hilang. 这个爸爸有2个孩子， Dan papa ada 2 anak. 那么这个小儿子就向爸爸要这个遗产， Anak yang kecil minta warisan sama papanya. 爸爸还没有死就争着拿遗产， Papa belum meninggal sudah meminta warisan. 爸爸也是随了他的心愿， Maka papa mengizinkan anak ini. 他就带着这个遗产到外面去浪费吃 Dan 禁 anak 药， ini kecil bawa warisan pergi berfoya-foya di luar. 那么把这个遗产吃完了， Dan warisan habis, 他没有办法又回来了， maka dia pulang lagi ke rumah papanya. 爸爸很高兴， Papa senang sekali 浪子可以回来， anak yang hilang 但 datang. 是在家里的哥哥不高兴， Tetapi kakak yang ada di rumah sudah mulai tidak senang. 很生气， Yaitu marah. 向爸爸发怨言。 Dan mereka tidak senang sama papanya 他说：“你这个儿子在浪费你的财产， karena bilang anak yang kecil ini sudah menghabiskan warisan. 他回来你还给他摆设 Kau 宴席。 kembali masih diberikan suatu terima dengan baik. 那我在家里帮忙，你很辛苦， Saya yang kerja setengah mati di rumah, 你从来没有替我办宴席， kau tidak pernah membuat pesta untuk aku. 又是家庭的问题， Ini juga suatu masalah keluarga 也是出于嫉妒、 dan iri hati, 偏爱， yaitu condong pada cinta pada sepihak. 对不对？那么， Benar atau tidak? 所以呢，我们也看见有一些家庭对孩子们的溺爱或者宠爱。 Kalau kita lihat di dalam keluarga ada orang tua terhadap satu anak
sangat cinta atau melampaui batas, memanjakan， memanjakan. 就把这个孩子宠坏了。 Kalau sudah anak ini menjadi selalu dimanja, 而且呢，很多时候呢，也是为了家里的遗产， dan 让这个 banyak 兄弟姐 sekali 妹， masalah ini karena warisan keluarga. 那么做家长的没有好好的安排， Karena orang tua tidak mengatur hartanya untuk anak-anak dengan baik, 所以这个家里面的这个孩子们呢，就起争论。 maka timbul suatu pertengkaran di dalam keluarga. 那么今天呢，我们要从圣经里面来看一下， Hari ini kita akan melihat hal-hal ini melalui sudut pandang Alkitab. 圣经怎么教导我们。 Bagaimana Alkitab mengajar kita semua. 我来拿这个诗篇133篇的第1节到第3节。 Saya akan melihat dari Mazmur 133 ayat pertama sampai ke 3. 这3节里面有几个重要的因素来教导我们。 3 ayat ini ada sesuatu yang paling penting sebagai pengajaran. 我们来读一下 Mari kita membaca 诗篇133篇第1节到第3节。 Mazmur 133 ayat pertama sampai ke 3. 来，我们大家来读一下哈。 Kita membaca dalam Mandarin dulu. OK， 看看哪，弟弟兄兄和睦和睦同同居居是是何何等的等的善善，何何等的等的美美。这好比那贵贵重重的的油油浇浇在在亚伦亚伦的的头头上上，流到胡须，又流到他的衣襟，又好比黑门的甘露降在锡安山。因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Indonesia 133 nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 在这3节经文里面，也给我们3个原则。 Di dalam 3 ayat ini ada 3 prinsip. 和睦同居，何等的善，何等的美。 Rukun, tinggal di satu rumah itu rukun, itu paling indah dan baik adanya. 我相信这也是我们每一个人组织家庭的一个理想。 Saya rasa semua orang membuat keluarga masing-masing punya suatu cita-cita seperti ini. 请问你们谁建立家庭喜欢每天吵吵闹闹的？ Saya tanya, apakah saudara membentuk keluarga ingin tiap hari berantem? 有吗？ Ada atau tidak? 我想一个正常的家庭不会有这样的意念。 Sebuah keluarga yang normal tidak senang ada pertengkaran di dalam keluarga. 大家都喜欢一个和睦相爱的生活， Semua orang ingin rukun di dalam keluarga, saling mengasihi. 这是我们的理想， Ini adalah angan-angan semua manusia 也必须要靠每一个人努力去维护的。 dan semua orang harus bertahan dalam merukunkan keluarga. 我们很多时候喜欢什么错怪别人 Kita sering berusaha menyalahkan orang lain. 好的是我的， Kalau baik saya, 不好的是你的。 kalau tidak baik pasti saudara. 但圣经不是这么教导。 Tetapi Alkitab tidak demikian. 保罗说什么呢？ Apa yang dikatakan Rasul Paulus? 若是能够，尽量要跟人家和睦。 Kalau bisa, usahakanlah saudara berdamai dengan orang lain. 我们宁可相让， Lebih baik kita mengalah. 以后呢以退为进。 Selanjutnya, saudara karena saudara menganggap saudara mengalah, tetapi itu adalah saudara maju ke depan. 因为盛宴在足， Karena amarah adalah dari Tuhan yang datangnya. 足必报应。 Dan Tuhan akan membalas untuk saudara. 很多时候呢，我们担不起
这一口气就不服气。 Sering sekali kita karena diserang orang lain kita tidak terima untuk harus membalas. 就忍不住这一口气， Saudara tidak tahan lagi karena serangan orang lain. 你想象这一口气， Kalau saudara bisa buang jengkel ini, 那个气值多少？ tetapi amarah ini dinilai berapa harganya? 会破坏人际的关系。 Dan saudara berusaha untuk serang kembali, apakah berapa nilai ini? 但是我们可以忍下这一口气。 Tetapi kalau ini saudara bisa tahan di dalam hati. 我们说，我们可以吞下这一口 Dan 气。 di bahasa Mandarin mengatakan kita telan kembali. 上帝会替我们伸冤。 Tapi Tuhan yang akan membalas untuk saudara. 所以呢，每一个人在家庭生活里面， Maka di dalam keluarga saudara 我们要尽量为对方的好处着想。 selalu harus memikirkan kebaikan pihak yang lain. 毕竟是我们的家长， Apapun terjadi, mereka adalah papa mama kita. 也是我们的兄弟姐妹， Apapun terjadi, mereka adalah saudara kandung saudara. 对不对？ Benar atau tidak? 所以呢，当我们忍让一下的时候， Tetapi kalau saudara bisa mengalah satu langkah, 我们彼此尊重， kita saling 我 menghormati, 们彼此接纳， kita saling bisa menerima satu sama lain. 把大事化为小事， Yang 小 besar 事化为没事。 Yang besar masalah jadi kecil, yang kecil coba ditiadakan. 啊，我们做人心怀大量， Kita jadi manusia, kita harus berlapang dada. 这样呢，我们就会感觉到这个家庭生活很不一样了。 Dengan demikian, maka saudara akan merasa keluarga saudara mempunyai rasa yang lain. 你们会不会拍手？ Apa saudara bisa tepuk tangan? 会。这 Betul 个会 atau 有 tidak? 两个方面，对不对？ Nah, tepuk tangan itu dikarenakan dua belah tangan ini bertemu. 一个人打不出 Kalau 声音， saudara dengan satu aja tidak akan bersuara. 对不对？ Benar atau tidak? 人家跟你吵架， Semua orang kalau saudara berantem dengan satu tangan, 你没有回应， tidak ada lawan, 打不出声音， tidak akan bersuara. 对不对？ Betul atau tidak? 所以求主给我们有这样柔和的心， Mohon Tuhan memberikan kita hati yang lemah lembut 好像主耶稣一样。 seperti Tuhan Yesus. 主自己说 Tuhan Yesus sendiri：“ 你们要 berkata, 学我的样式， belajarlah rupaku. 我柔和谦卑。 Saya ini adalah lemah lembut dan rendah hati. ”所以主耶稣虽然很多人抵挡他， Maka banyak orang menentang Tuhan Yesus. 主耶稣从来不跟他们争论 Tuhan Yesus tidak pernah meribut. 啊，能够吗？就回避他， Kalau bisa hindari, 就不会产生这个争吵的事情。 maka tidak akan timbul ribut. 好，第二节告诉我们， Yang ayat kedua, 这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。 seperti minyak yang baik yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 亚伦是谁呢？ Siapakah Harun? 亚伦是以色列人的大祭司。 Harun adalah imam besar dari umat Israel. 那么他在上帝面前领受这个责分， Harun di hadapan Tuhan menerima jabatan ini. 那么他用膏油从头膏到脚， Maka dia diurapi dari kepala sampai ke janggutnya. 什么意思呢？ Apakah artinya? 上帝承认他的责分， Tuhan mengakui jabatannya. 上帝要与他同在。 Tuhan akan menyertai dia. 那么亚伦呢，要完完全全遵照上帝的话，做他应做的事情。 Maka Harun sudah menyanggupi Tuhan dan dia lakukan jabatannya dengan sepenuh hati. 一个和睦相爱的家庭， Sebuah keluarga yang rukun, sebuah keluarga yang baik. 我们也需要上帝的恩典告莫。 Tapi keluarga ini perlu sekali anugerah Tuhan untuk mengurapi. 意思是说，每一个成员都愿意把自己的主权交给上帝。 Artinya semua anggota keluarga mau
menyerahkan hak kita ini kepada Tuhan. 让上帝来管理我们每个人的人 Supaya 生。 Tuhan sendiri yang mengendali kita-kita masing-masing. 意思是说呢，我们每一个人都有个尊主伟大伟圣的一个心 Kalau 态。 demikian, maka semua anggota keluarga akan meninggikan, menghormati Tuhan dulu. 那我们就不再为自己你我的利益所争 Maka 论， kepentingan pribadi engkau dan aku akan dihilangkan. 我们无论做什么事情都是为主而做。 Apa yang saudara lakukan di dunia ini hanya satu, yaitu untuk Tuhan. 是的，我们的存在，我们的人生是被动的，我们不能够选择。 Maka kita ada di dunia ini memang hanyalah diatur, tidak ada pilihan. 你不能选择你的出生 Saudara tidak bisa memilih saya lahir di mana. 啊，我是男是女， Saya tidak bisa memilih menjadi laki-laki atau 我 perempuan. 活在富贵的家庭、贫穷的家庭 Saya tidak bisa memilih lahir di tempat keluarga kaya atau keluarga miskin. 啊，我只接受一个事实， Tetapi kita sudah menerima suatu kenyataan di dunia 我已 ini. 经生出来了， Saya sudah 我是 dilahirkan. 要活着， Saya harus hidup. 那么我就要按照上帝所安排的过每一天的日子。 Maka saya akan menurut tiap hari hidup sesuai dengan pimpinan aturan Tuhan. 从头到脚， Dari kepala sampai ke tumit saudara. 让上帝来告目， Semua diurapi oleh Tuhan. 让上帝来管理。 Tuhan yang mengendalikan saudara. 第三样， Yang ketiga, 这里说，好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 那就是说，在我们的人生里面，有上帝的恩典来滋润我们。 Supaya di dalam perjalanan hidup kita, sepanjang hidup kita ini ada berkat Tuhan yang menghangatkan perjalanan kita 刚 ini. 才我们唱了一首诗歌《恩典之路》，对不对？ Tadi kita sudah menyanyikan suatu lagu, 恩典之路， yaitu perjalanan anugerah. 我们的一生一世有主的恩典来带领。 Sepanjang hidup saudara itu dipimpin oleh anugerah Tuhan. 有时候会顺利， Ada kali saudara bisa semuanya lancar. 有时候会很多困难， Ada sekali saudara akan ketemu 也 semua 有 kesulitan. 病痛，也有忧伤， Di situ ada kesedihan, 各种各样。 segala macam. 你不能说我是上帝的儿女就一帆风顺， Tidak bisa saudara mengatakan saya anak Tuhan, saya harus lancar hidup saya. 没有。 Tidak. 人生就是苦海。 Hidup manusia adalah suatu lautan yang pahit. 主耶稣自己说：“你们在世上有苦难， Tuhan Yesus mengatakan, saudara ada di kesulitan di dalam dunia ini. 但是你们在我里面有平安。 Tetapi saudara di dalam Tuhan Yesus mendapatkan damai dan sejahtera. 我所给你们的平安跟世俗不一样。 Damai sejahtera dari Tuhan Yesus tidak sama dengan damai yang ada di 这也 dunia. 是上帝给我们每一个人的应许。 Ini semua janji Tuhan terhadap kita semua saudara-saudara. 他要与我们同在，直到世界的末了。 Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan bumi ini. 所以呢，我们的人生是靠着主的恩典。 Maka hidup saudara sebetulnya hanya bersandar pada pengasihan anugerah Tuhan. 这里说是黑门的甘露， Di sini mengatakan bahwa adalah embun daripada gunung Hermon. 露是什么呢？ Apa yang dikatakan embun? 露是什么？ Apakah embun? 你们看过露吗？ Apa saudara kelihatan embun? 早上你起来，那叶子上有点点滴滴， Pada pagi hari di atas daun ada butir-butir air. 虽然不多， Sekalipun tidak banyak. 但是给我们有个清晰的感觉， Tetapi embun ini membuat kita merasa lembut dan segar. 上帝的恩典就是这样。 Ini adalah anugerah Tuhan. 从一个角度来看， Dalam sudut pandang yang lain, 我们都是读这个诗篇23篇， kalau kita membaca Mazmur 23, 那里说什么呢？ apa yang dikatakan? 腹背满溢，
maka di dalam piala itu akan diberi berkat yang berkelimpahan. 上帝人多得不得了，好像满溢。 Banyak sampai bertumpah-tumpah. 但是在诗篇的65篇里面说，我们所路径的道路就地下之有。 Dan kita di Mazmur 65 mengatakan perjalanan yang kita lewat itu akan ditetesi minyak-minyak itu. 上帝很吝啬吗？ Apakah Tuhan itu sekakar? Tuhan itu pelit? 啊，刚才说丰盛的恩典， Tadi Tuhan mengatakan anugerahnya itu berlimpah-limpah. 现在怎么就一点点给我？ Tetapi sekarang kenapa hanya tetes per tetes? 上帝不是吝啬， Tuhan tidak pernah pelit. 那上帝确实很丰盛， Tuhan adalah berkelimpahan. 但是在我们引用上帝的恩典的时候， Tetapi di waktu saudara menggunakan berkat Tuhan, 我们要珍惜 harus saudara hargai. 啊，所以我们按照需要，上帝给我们。 Dan Tuhan akan memberi menurut keperluan saudara. 所以呢，家庭生活也是这样， Demikian juga kehidupan dalam keluarga. 我们每一个人有这样的醒悟， Kita mempunyai suatu kesadaran. 我们要追求每一个成员有个和睦相爱的生活。 Tuntutlah diri kita sebagai anggota dalam keluarga ini mempunyai suatu kasih di dalam hidup. 把我们整个人生交给上帝的主权来管理。 Dan saudara sendiri sebagai anggota keluarga rela serahkan hak saudara pada Tuhan. 那么大家就靠着上帝的恩典过日子， Semua orang bersandar pada anugerah Tuhan melewati hari per hari. 大家彼此尊重，彼此接纳。 Saling menghargai, saling menerima satu sama lain. 刚才我讲过了， Tadi saya sudah mengatakan, 保罗说：“若是能行，总要尽力与众人和睦。” kalau Rasul Paulus mengatakan usahakanlah semampu mungkin saudara berdamai dengan sekeliling saudara. 那么我们对家庭的每一个成员要有个正确的信仰教导。 Dan terhadap anggota keluarga yang saudara miliki, anak-anak, cucu-cucu mempunyai suatu pengajaran agama yang betul. 因为我们都是上帝的儿女， Karena kita semua adalah anak Tuhan. 我们要有个正确的宇宙观。 Kita mempunyai suatu pandangan yang tepat. 那么有正确的人生观， Saudara juga mempunyai pandangan hidup yang benar. 有正确的价值观。 Dan saudara mengetahui suatu pandangan yang mana yang paling berharga. 那怎样呢？我们就遵照神的话而行。 Kalau demikian, saudara bisa menurut firman Tuhan, saudara lakukan hidup saudara tiap hari. 我相信呢，家里面的每一个成员都会有个很美好的关 Dan 系。 saya yakin dan saya percaya dalam keluarga saudara akan saling mempunyai hubungan yang baik satu sama lain. 是的，我们人不完全， Memang kita manusia ini semua tidak sempurna. 每一个人有不同的这个缺点， Semua orang mempunyai kekurangan. 但是呢，我们并不是挑剔、吹毛求疵， Tetapi bukan karena kita berusaha untuk 家里kesalahan。 cari kesalahan orang lain. 我们知道，当你正对别人的时候， Waktu saudara menghadap pada orang lain, 你们看你们几个手指针对自己。 jari saudara berapa yang ditunjukkan pada kita sendiri? 当你指别人的时候， Saudara menunjuk orang lain. 这个3个手指是指向 Yang 自己， tiga menunjuk diri kita 就 sendiri. 提醒我们要反省。 Ingatlah, saudara harus koreksi diri sendiri. 那圣经也告诉我们， Alkitab juga mengatakan, 当你看见别人眼中有梁木， kalau orang Yes. orang lain sekalian melihat mata orang lain ada duri, 但是你有没有发现你自己眼中有梁木呢？ tetapi saudara tidak merasa mata saudara ada tiang yang besar sekali. 你看见别人一点点的短处， Saudara melihat orang itu kesalahannya kecil, 但是你自己的弱点比别人更大。 tapi sebetulnya saudara sendiri mempunyai kekurangan yang lebih besar dari orang lain. 所以我们要常常反省自己， Sering sekali kita periksa dulu diri kita 我的 sendiri. 人生是不是尊主伟大？ Apakah hidup saudara sudah memuliakan Tuhan? 我的人生是不是对别人有帮助？ Apakah hidup saudara ini baik bagi orang lain? 当你常常这样反省的时 Kalau 候， saudara sering memikirkan hal ini, 我相信我们的人生
会过得更有意义。 Saya yakin dengan prinsip-prinsip ini saudara punya hidup lebih berarti. 我们一同祷告， Mari kita berdoa. 天父，感谢你， Allah Bapa, kami bersyukur 让 padamu. 我们今天早上可以在这思想我们家庭的关系。 Hari ini kami sedang merenungkan hubungan antara keluarga kami. 求主帮助我们， Bantulah kami semua 你知道 Tuhan. 我们每一个家庭的不一样， Tuhan mengetahui kami semua tidak sama. 家家都有本难念的经。 Semua orang mempunyai sesuatu yang sulit di dalam keluarga. 但是我们是你的儿女， Tapi kami adalah anak-anak Tuhan. 我们愿意靠着你的恩典， Kami mau bersandar firman Tuhan, anugerah Tuhan. 以解决处理我们家庭的问题， Selesaikan semua masalah keluarga. 让我们每一个家庭都是和睦相爱的家庭。 Supaya keluarga kita yang ada di sini semua mempunyai keluarga yang rukun dan saling menerima. 可以荣耀你的名， Bisa memuliakan nama Tuhan. 成为美好的见证。 Menjadi suatu saksi hidup bagi Tuhan. 奉靠耶稣基督圣名祷告。 Berdoa demi itu. Doa teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.